Budak kecil. Azib pergi mana tu? Assalamualaikum. Selamat petang. Bye. Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar? Ada orang online ke? Mainlah benda tu. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Saja borak-borak petang sambil-sambil nak menunggu waktu berbuka puasa. Okey, hari ni nak tanya. Sebab hari ni kan Kak Dewi dengar ada news tadi lah. Masa Kak Dewi dalam kereta dengar ada beberapa ribu kereta diarahkan berpatah balik disebabkan diorang cuba untuk merentas desa. Merentas negeri. Merentas desa tu pergi berlari kan masa kita sekolah dulu. Ingat lagi masa sekolah merentas desa. Bukanlah berlari, dia berjalan je sebenarnya. So ada berapa ribu kereta diarahkan balik kerana cuba merentas negeri, nak balik kampung katanya. Kak Dewi nasihatkan kalau kita memang tak dibenarkan keluar tu, lebih baik tak payahlah. Tak boleh keluar daripada kawasan kita tu, tak payahlah. Sebab hari ni dapat news yang orang ada seorang wanita mengandung, disahkan kena COVID-19. Lepas tu dia pun dah merayap ke sini ke sana ke sini. So ramailah yang terkena, mungkin kena check juga. Okay, so kita cuba untuk mengelakkan benda-benda ni berlaku. Mama Haziq, kenapa balik Umi? Okay, so hari ni Kak Dewi nak tanya. Kak Dewi raya macam biasa, sama ada Kajang atau KL tu je. Sebab husband Kak Dewi, family dia dekat KL. Kalau belah nenek dia, atuk dia belah Kelantan. Tapi kita memang tak pernah raya di Kelantan. Kelantan tu kita memang pergi macam bulan-bulan lain lah. Sebab kita pernah cuba balik Kelantan raya haji masa tu. Oh, jam. Wow. Lepas tu nak keluar dalam area Kelantan pun sangat jam. So stuck dalam rumah je lah. So sekarang ni kita beraya di Kajang lah jawabnya. Dengan keadaan macam sekarang ni, husband Kak Dewi pun tak balik lagi. Kita berhari raya di Semenyih, rumah adik Kak Dewi, InsyaAllah. Haziq, sini. Apa ni? Okay, so kepada anda semua, jomlah share apa. Kak Dewi open pertanyaan kepada you all. Siapa saja yang nak bertanya. Kak Dewi nak tanya, ada tak yang suami dia ketagih ketum? Dia baru dapat tahu suami dia ketagih ketum. Lepas tu dia tak tahu macam mana nak bantu suami dia. Gelap. Nampak muka Kak Dewi tak? Kat situ gelap. Okay, sini nampak. Nampak? Kenapa dia punya lighting macam ni? Haziq, please. Okay, ada yang tanya Kak Dewi sebenarnya dalam beberapa hari ni, dia sebenarnya baru tahu suami dia minum ketum rupanya. Dia baru berkahwin berapa bulan dan dia rasa macam tertipu sikit dengan suami dia lah. Kalau dia kata tak ada perubahan yang buruk tu tak apa, tapi masalahnya dia ada efek kepada perkahwinan diorang. Suami dah mula rasa macam dah mula menampakkan macam nak panas baran. Sebab mungkin iyalah dalam tempoh-tempoh PKP macam ni, mungkin stok ketum tu susah nak dapat kan. So dia rasa macam dah mula rimas dengan sikap suami dia yang tiba-tiba nak marah, nak mengamuk. Okay, so dia tanya Kak Dewi, macam mana Kak Dewi saya nak bantu suami saya. One thing yang Kak Dewi perasan kan, isteri-isteri orang yang terjebak dengan ketum ni, isteri-isteri diorang ni sangat bagus tau. Diorang bila dah jadi isteri ni, diorang rasa macam bertanggungjawab untuk bantu suami dia.
Mungkin lah ada yang isteri kata, lantak lah kalau apa-apa jadi tu dia punya pasal. Mungkin ada yang segelintir berfikiran macam tu. Tapi tak ramai. Tapi rata-ratanya yang Kak Dewi perasan, semuanya nak suami diorang pulih. Semuanya nak bantu suami. Semua sayang suami. Tak kisahlah baru kahwin ke, dah berbelas tahun kahwin ke, dah 20 tahun kahwin ke. Diorang memang sayang suami diorang. Dan cuba ikhtiarkan macam mana nak bantu suami. Haziq, dia cuba untuk bantu suami dia. So nak cakap dengan suami takut kena marah. Okey, diorang takut sebenarnya suami diorang marah. Saya sangat faham macam mana reaksi orang yang minum ketum ni kalau dinasihatkan. Dia punya tindak balas, respon dia tu memang banyak negatif lah. Belum jumpa lagi ada bila kita cakap pasal ketum je, dia akan kata dia cuba nak dibantu. Jarang-jarang berlaku. Rata-ratanya bila kita sebut ketum je, cakap buruk je pasal ketum, dia akan marah. So apa yang Kak Dewi nak share kat sini adalah, dulu pengalaman Kak Dewi pun macam tu. Dia akan marah. Husband Kak Dewi dulu marah bila Kak Dewi sentuh je pasal ketum, dia akan marah. Dan Kak Dewi terpaksa follow je apa yang dia cakap. Ke mana-mana pergi, mesti sediakan ketum dia, letak ice box. Kita pula yang bersusah payah memikirkan ketum dia, nak sejukkan ketum dia kan, untuk bawa. Lepas tu rasa dalam kereta tu, kalau kita nak travel tu, rasa risau je. Rasa risau sangat. Sebab kita tahu benda tu benda yang salah di sisi undang-undang kan. So apa yang Kak Dewi buat adalah, perkara pertama adalah, kita tak boleh minta dengan manusia. Kita hanya minta dengan Allah. Kak Dewi banyak solat, minta doa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi aku jalan, bukakan hati suami aku untuk berhenti. Di awal-awal dia ambil tu, Kak Dewi tak perasan benda tu berlaku sebab ketum. Tapi bila dah mula makin lama teruk, baru Kak Dewi perasan. Bila Kak Dewi scroll tengok Google, apa keburukan yang apakah kelebihan dan keburukan. Tapi yang 90% tu adalah keburukan berbanding kebaikan. Jadi apa Kak Dewi buat adalah, Kak Dewi doa sungguh-sungguh dengan Allah, minta seseorang untuk bantu. Haziq, minta seseorang untuk bantu. Lepas tu minta jalan. Okey. Lepas tu cuba bercakap dengan suami ketika dia dalam keadaan yang relax. Malam, bila tengah santai malam, mestilah ada waktu santai kita dengan husband kan. Cakap dengan dia, bagi tahu dia. Seandainya sekarang ni susah untuk pergi bercuti apa semua kan, cuba ceritakan dia, cerita dekat dia benda-benda yang indah. Macam apa plan kita. Kita nak pergi bercuti, nak pergi sini, nak pergi sana. Lepas tu dia akan terfikir. Dia mesti rasa susah nak keluar. Sebab dia rasa susah nak lagi kalau pergi overseas kan. Lagi susah sebab ketum tu tak boleh nak bawa. Haziq, okey, lepas tu cakap baik-baik. Cakap tu bukan dalam nada mengajar dia, tapi cakap yang lemah lembut, yang boleh menyentuh hati dia. Cuba cari siapakah orang yang dia sangat-sangat respect. Siapa orang yang dia sangat respect. Minta tolong orang tu untuk bercakap dengan dia. Okey, minta tolong dengan orang tu, cakap dengan dia. Kalau masih tak berjaya, cuba carikan apa-apa saja artikel tentang pasal ketum yang buruk, tag nama dia dekat situ. Okey, tunjukkan dekat dia apakah keburukan dia. Lepas tu cuba cari jalan, apakah produk yang boleh bantu dia. Contoh macam kita orang, memang kita orang membantu orang untuk masalah ketagihan ketum ni kan. So you all semua boleh cari a few brand ke yang boleh membantu, bagi tahu sebenarnya ketum ni boleh berhenti. Sebab cuba cari Google, kenapa orang susah nak berhenti ketum. Kat sini Kak Dewi bagi tahu kenapa. Dia orang akan rasa dia orang sakit kalau dia orang tak dapat ketum. Jadi apa yang kita nak avoid adalah supaya dia orang tidak sakit. Supaya dia orang tak sakit. Sekejap Haziq, kenapa gad tu? Okey, supaya dia orang tak sakit.
Dan kita orang ada cara macam mana nak bantu diorang supaya diorang tidak sakit. Boleh PM Kak Dewi. Kak Dewi ada letak link kat situ. Kak Dewi akan jelaskan macam mana kami membantu pesakit-pesakit ketagihan ketum ke, dadah ke, untuk bebas daripada masalah diorang. Kita ada step dia, step by step. Dan kita insya-Allah, seandainya customer tu rajin bagi tindak balas, ikut step-step yang kita bagi, dia takkan ada problem dalam tempoh rawatan. Proses kita pun tak lama, dalam masa seminggu saja. Seminggu, paling lama pun 2 minggu tu jarang-jarang lah customer Kak Dewi. Dalam 100 mungkin 2-3 orang je yang sampai 2 minggu. Okay, alright. So, cakap baik-baik dengan dia. Tapi benda ni memang take time, sangat-sangat take time. Mungkin bulan ni kita cakap dia tak terima, bulan depan kita cakap lagi, mungkin dia tak terima, mungkin bulan satu lagi dia akan terima. Selalunya bila dia dah mula ada problem yang mendesak dia mesti akan terima, insya-Allah. Yang penting apa? Kita jangan putus asa, jangan cepat mengalah, doa selalu. Seriously Kak Dewi cakap. Lepas tu, ni satu tips lagi. Apa yang Kak Dewi buat dulu, setiap kali Kak Dewi pergi masjid, Kak Dewi ambil duit, Kak Dewi masuk dalam tabung, dan Kak Dewi doa kat situ, ya Allah ya Tuhanku, bantu aku untuk selesaikan masalah aku dengan suami aku. Bantu suami aku untuk sembuh daripada ketagihan ketum. Okay, masukkan. Tak kisahlah walaupun RM1 pun, kalau tak ada duit sangat pun, shilling lah. Yang penting yang Allah nak tengok tu ikhlas. Ikhlas tu yang paling penting. Itu je sebenarnya tips dia untuk membuka hati suami kita. Dan jangan marah-marah suami. Jangan tengking dia apa ke. Kalau dia tak, mungkin dia akan menjengkelkan hati kita, tapi kita kena memang sangat kena sabar. Okey, sebab one day nanti dia sendiri akan terasa. Orang-orang yang ada masalah ni, dia sendiri akan terasa, isteri aku ni baik je, tapi aku je yang buruk perangai macam ni. Ramai tahu suami-suami yang mengaku macam tu dekat Kak Dewi. Sebenarnya isteri saya dah lama dah suruh saya berhenti, tapi saya je yang tak nak. Saya perasan sikap saya dah mula berubah. Saya marah-marah dia, tapi dia diam je. Dia tahan je, dia sabar je. Ada yang orang datang COD dekat Dewi yang mengaku sendiri depan isteri dia macam tu. Saya rasa apabila suami dah mula mengaku macam tu, maknanya dia dah sampai di tahap kemuncak dia. Tahap kemuncak dia ketagih tu. Sangat teruk dah tu. Maknanya dia dah mula menyesal. Okey, sebab satu, orang akan rasa menyesal sebab apa? Duit dia banyak habis. Wait. Duit dia dah banyak habis. Yang kedua, dia dah mula sakit. Dia tak ada masa. Okey? Kenapa nak kencing? Sekejap, 5 minit. Okey? Dia dah mula sakit, dia dah mula duit habis, dia dah tak ada masa. So, dia akan give up. Dia akan follow je apa yang isteri dia cakap. Sebab tu ramai yang cakap, okey puan, saya tanya isteri saya dulu, sebenarnya apa? Diorang dah tak ada duit nak beli penawar. Duit dah habis kat ketum, so terpaksa guna isteri. Ni dia budak ni. So terpaksa guna isteri dia. Tak nak isteri kena bantu. Yes, dulu Kak Dewi juga bantu husband Kak Dewi. Alhamdulillah, akhirnya kita sama-sama happy, sama-sama bahagia. Okay, bila dia dah bebas daripada ketum tu, so dia dah mula waras, dia dah mula sihat, dia dah boleh fikir yang positif. Dia akan bawa kita pergi jalan-jalan, belikan gelang emas, pergi makan sana sini, bercuti sana sini. Okay, Alhamdulillah, bisnes pun makin maju. So sebenarnya kita yang buat keputusan. Semuanya atas jari kita ni. Dan kita pun berdoa dengan Allah. Okay, Allah tu sebenarnya nak tengok kesungguhan kita, keikhlasan kita. Jangan pegang tu tau. Okay, nak tengok kesungguhan kita sebenarnya. Dan jangan pernah menyesal dengan setiap apa sahaja benda yang berlaku. Sebab itu semua adalah ujian daripada Allah. Allah yang tentukan sama ada kita mampu tempuh atau tak mampu tempuh. Andainya apa yang berlaku tu adalah satu benda yang buruk, anggap saja itu sebagai pelajaran kita. Tak ada manusia yang sempurna. Mana ada manusia yang sempurna dalam dunia ni? Kan Nabi Muhammad sendiri pun mendapat ujian yang sangat teruk. So apatah lagi kita manusia yang biasa ni. Okay, so
Kak Dewi nasihatkan kepada anda yang ada suami, yang ada masalah ketagihan ketum, anda tak tahu macam mana pening kepala, sabar, solat, doa, serahkan kat Allah. Yang penting usaha cari. Kalau anda rasa anda yakin dengan kami, boleh klik link yang Kak Dewi bagi. Kak Dewi akan bagi tahu step-step macam mana orang nak berhenti ketum. Okay, macam mana kami guide orang. Tim Kak Dewi pun ada tu. Kak Kina Trust Go pun ada tu. Kak Kina ni belah Kedah Kak Kina boleh bantu orang-orang Kedah kat sana. Sekarang ni Pos Laju dah close order. Dia akan hantar barang selepas raya. So mungkin orang kat Kedah boleh dapatkan daripada Kak Kina secara COD. Okay. So contoh kalau you all nak dapatkan guidance daripada Kak Dewi, klik link yang Kak Dewi bagi. Kak Dewi secara jujurnya, Kak Dewi memang akan cakap secara terang-terang. Kat sini kalau anda mintakan jaminan wang dikembalikan, Kak Dewi memang tak bagi. Okay, Kak Dewi tak bagi wang jaminan dikembalikan. Sebab kesembuhan tu daripada Allah. Kalau saya berani mengatakan wang jaminan wang dikembalikan apa semua, itu maknanya kita macam sombong. Kita sombong. Kat sini saya berterus terang saja, saya tak ada wang dikembalikan. Apa yang saya boleh jamin adalah saya akan guide. Selagi anda memberi kerjasama yang baik, saya akan guide. Okay, macam tu juga dengan tim Kak Dewi. Alhamdulillah setakat ni, mana orang yang betul-betul follow step yang kita bagi, insyaAllah dia 100% pulih dan dia tak perlu bergantung dengan produk kami pun. Beli one time off saja. Kalau anda cukup dengan set percubaan, cukuplah. Kalau anda cukup dengan package sederhana. Kalau anda cukup dengan full package tu, cukup. Tak ada repeat order. Seriously. Mana-mana customer Kak Dewi, dia repeat order untuk orang lain. Untuk kawan-kawan. Ramai yang buat macam tu. Untuk sepupu, untuk abang, untuk adik. Okay. Untuk diri sendiri, jarang-jarang. Melainkan dia pergi minum balik dengan geng-geng dia. Okay. So kepada yang dah berjaya pulih, Kak Dewi ingatkan, pilihlah kawan. Seriously Kak Dewi cakap, pilihlah kawan. Kawan-kawan ni yang membentuk kita sebenarnya. Sangat penting. Kita berkawan dengan orang yang jual perfume, kita pun bawa wangi. Kita berkawan dengan orang yang tukang besi, kita akan bawa besi juga. So kita fikir-fikir sendiri. So Kak Dewi tak nak bebel panjang lagi, nak pergi berbuka puasa. Sampai kat sini dulu. InsyaAllah kita buat sharing-sharing lagi besok pula. Alright. Jangan lupa klik link yang Kak Dewi bagi tu. Okay. Assalamualaikum. Bye.